Allah Subhanahu wa taala kata wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang yang fasik ni dia tahu kebenaran tapi dia terus juga dalam kemaksiatan. Dia tahu benda ni salah ni, dia langgar juga. Dia tahu ni tak boleh ni, dia buat juga. Dia terus langgar dalam keadaan mulut dia selamba je kata tak apa, Allah kat Maha Pengampun. Kata ulama, orang yang macam ni sikit pun tak ada perasaan malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kat dunia ni kita tak malu dengan Allah, dan kat mana kita nak malu dengan Allah? Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang disembunyikan daripada hati kita, walaupun perkataan yang dikeluarkan daripada mulut kita bertentangan dengan apa yang direncanakan daripada hati. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Kamu sirkan, kamu rendahkan perlahan dengan perkataan kamu. Aw ijharu bih, ataupun kamu menguatkan, kamu menjelaskan perkataan kamu. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah, dia tahu apa yang ada dalam jantung hati kamu. Sebab tu pengakhiran kita semua, kita tak tahu macam mana, tetapi kita sedang berusaha membersihkan diri kita daripada nifaq yang ada dalam hati, daripada sifat kemunafikan yang berada dalam jiwa, yang kadang-kadang kita buat amalan saleh tetapi hakikatnya untuk tunjuk ke orang tu menyembunyikan segala kekufuran di sebalik mata orang. Sebab tu Nabi SAW satu hari keluar bertemu dengan para sahabat. Nabi tanya, melihat para sahabat sedang duduk bermuzakarah, Nabi tanya, kalian sedang bermuzakarah tentang apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, kami sedang bermuzakarah tentang Dajjal. Nabi kata, wahai para sahabatku, ketahuilah ada satu perkara yang lebih aku khawatirkan ke atas kalian lebih pada Dajjal. Tuan-tuan boleh bayang tak, Dajjal ni Nabi cerita dengan detail kerana risaunya Nabi kat kita akan fitnah yang akan kita berdepan ketika mana Dajjal keluar nanti. Dan Nabi pernah bagi tahu, kalau Dajjal keluar ketika aku hidup, aku akan jadi pertahanan untuk kalian. Nabi risau kita dengan Dajjal. Tapi tiba-tiba hari itu Nabi kata dekat para sahabat, ada satu benda yang lebih aku takutkan ke atas kalian lebih daripada Dajjal. Maka sahabat telah memusingkan seluruh badan mereka, mengarahkan kepada Nabi, menunggu apakah perkara tu yang begitu Nabi risau lebih daripada Dajjal. Yang Nabi risau lebih daripada Dajjal ialah satu orang yang menunaikan salat, kemudian tak kala ada orang lalu di belakang dia, dia memperbetulkan salat. Kerana apa? Kerana ada orang tengok. Makna dia salat bukan untuk Allah, dia salat untuk orang. Kalau dia seorang-seorang dekat rumah, dia main campak-campak salat, selesai salat. Tapi bila berada di kalangan orang ramai, ketika dia merelokkan sujud dia memperelokkan rukuk dia memperelokkan keadaan kaki dia memperelokkan bacaan dia. Ketika di rumah dia baca laju-laju buat tak tahu. Tapi bila mana dekat masjid, tiba-tiba orang tolak pula jadi imam. Allahu Akbar. Dia mula baca dengan taranum, dia mula baca dengan murattal, jiharkah, dengan macam-macam benda yang dia belajar dan dia nak tunjuk pada semua yang dia boleh. Dan orang puji. Balik rumah, dia pun baca seorang-seorang dia pun baca serabut. Dia pun tak baca seperti mana dia baca dekat masjid tadi. Tuan-tuan, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita seperti mana apa yang telah Allah bagi kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di akhirat nanti bersama dengan mereka. Walaupun pengorbanan yang kita buat tak sampai pada tahap mereka, tetapi paling-paling kecintaan kita untuk mengikut mereka, Allah Ta'ala buka jalan untuk kita bersama dengan mereka di akhirat ini, insyaAllah. Kita doa sikit. Semoga amin pada tuan-tuan pada malam ni. Allah Subhanahu wa taala terima doa kita, Allah satukan kita dengan Nabi dan para sahabat di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت سبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.